Hai guys, kembali ke Kubi-Kubigo. Anda bersama saya Ekram. Menarik hari ini ingin saya kongsikan satu benda yang bagi sesetengah orang logik, bagi sesetengah orang benda ni tidak logik, ataupun bagi sesetengah orang mereka percaya dengan kewujudan benda ni, ada yang tidak percaya. Tentang apa? Tentang kewujudan alam-alam lain selain daripada alam manusia. Ataupun kita ada sebuah alam yang dikenali sebagai alam kematian, di mana kita akan diadili di sana. Itulah alam-alam yang wujud selain daripada alam manusia. Dan itulah topik kita pada hari ini. Ini adalah 5 alam yang wujud selain alam manusia. 5 alam selain alam manusia. 5 alam gaib. Alam bunian, alam makhluk halus ataupun alam gaib. Ini adalah sebuah alam yang ada dicatatkan di dalam kitab suci Al-Quran dan juga di dalam kitab Bible, dan rata-rata kita di sini percaya dengan kewujudan alam ini. Alam gaib ni wujud di sekeliling kita. Cuma kita yang tidak dapat melihat dengan mata kasar. Hidupan yang tinggal di dalam alam ini juga berada di sekeliling kita. Kita gelar mereka dengan bermacam-macam panggilan, dari hantu pocong, pontianak, langsuir, toyol. Tapi mereka semua ni adalah dari golongan dan bangsa jin. Mereka selalunya tinggal jauh di pelusuk-pelusuk bumi. Contohnya di kawasan pendalaman, di kawasan berbukit, kawasan gunung dan sebagainya. Walaupun begitu, ada juga di antara jin-jin ini yang tinggal di lautan. Malah ada yang percaya kerajaan terbesar makhluk jin tinggal di lautan. Seperti juga kita, bangsa jin ni terbahagi kepada 2. Ada yang jahat, ada yang baik. Yang jahat akan mengganggu manusia, manakala yang baik tidak akan mengganggu manusia. Mereka juga mempunyai struktur kehidupan mereka sendiri. Seperti juga manusia, mereka boleh beranak pinak, mempunyai struktur ekonomi, sosial dan politik mereka sendiri. Begitu juga dengan teknologi alam gaib yang kita manusia tidak akan faham. Hanya segelintir orang sahaja yang diberikan keistimewaan untuk melihat makhluk-makhluk alam gaib ini, bermaksud hijab mata mereka terbuka. Mengikut kepercayaan, seseorang tu boleh termasuk ke dalam alam gaib secara senaja ataupun tidak senaja. Sesiapa yang termasuk ke dalam alam gaib ini sukar untuk mereka keluar. Ada yang sampai tersesat sehingga hari ini belum lagi ditemui. Keadaan di dalam alam gaib ini berbeza dengan alam manusia. Kalau di alam manusia masa berlalu dengan sangat lama, tetapi kalau di alam gaib masa berlalu dengan sangat cepat. Contohnya, seseorang tu hilang di alam gaib selama 3 hari. Di alam manusia pula, seseorang tu sebenarnya telah hilang selama 3 bulan. Sebelum ni, saya ada kongsikan 5 kisah orang yang berjaya keluar dari alam gaib. Kepada mereka yang berminat untuk tengok video tu, saya akan tinggalkan link di description di bawah. 4. Alam barzah, alam kematian. Alam barzah ataupun alam kematian, menurut kepercayaan Islam, ini adalah sebuah alam di mana roh-roh manusia yang meninggal akan berada di alam ini. Alam inilah yang akan memisahkan yang hidup dan yang telah meninggal dunia. Selepas sahaja disemadikan di dalam liang lahat, bila 7 langkah orang terakhir meninggalkan kuburan, mereka akan didekati oleh 2 malaikat yang dikenali sebagai malaikat mungkar dan nangkir. Di sinilah mereka akan bertanya 3 soalan. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapakah yang dihantar di antara kamu? Dapat jawab ataupun tidak bergantung dengan amalan seseorang. Walaupun seseorang tu tahu jawapan untuk ketiga-tiga soalan tu, tapi tidak semestinya mereka dapat menjawab. Kalau amalan seseorang tu cukup, bermaksud dia dapat menjawab. Kuburnya akan dilapangkan, didinginkan dan diterangkan. Kalau amalan seseorang tu tidak mencukupi, walaupun dia tahu jawapan, dia tidak akan dapat jawab. Kuburnya pula akan disempitkan, dipanaskan dan digelapkan. Kepada mereka yang tidak cukup amalan, mereka akan diseksa di dalam kubur, dan ini digelar sebagai seksaan kubur ataupun azab kubur. Ada bermacam-macam kisah seksaan kubur yang diceritakan, dari jasad dihimpit di dalam kubur, ular berbisa menjalar di seluruh tubuh badan, kubur dibanjirkan dengan darah dan bermacam-macam lagi kisah seksaan. Sebaliknya, untuk mereka yang beriman, mereka akan ditidurkan dalam keadaan yang tenang sementara menunggu dibangkitkan semula pada hari kiamat kelak. Alam kematian juga ada dicatatkan di dalam kitab Bible. Menurut kitab Bible, sesiapa yang meninggal, roh mereka akan ditidurkan dan hanya akan dibangunkan pada hari kiamat untuk bertemu dengan Tuhan mereka. Secara ringkasnya, itulah alam kematian. 3. Padang Mahsyar. Menurut kepercayaan Islam,
Selepas hari kiamat, manusia yang berada di alam barzah ataupun alam roh tadi akan dibangkitkan dan dikumpulkan di sebuah kawasan padang tanpa bukit ataupun lubang yang dikenali sebagai padang mahsyar. Ini adalah sebuah alam di mana seluruh umat manusia akan dibangkitkan untuk diadili amalannya. Adakah seseorang itu layak untuk masuk ke syurga ataupun dia akan ditempatkan di neraka? Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Kathir daripada Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahawa Rasulullah bersabda, manusia akan dikumpulkan di sana dalam keadaan berbogel, lapar, haus dan letih yang tidak pernah dirasakan sepanjang hidupnya. Pada waktu itu, manusia tidak mengenali sesiapa. Keadaan sekeliling kacau bilau dengan panas terik matahari bagaikan sejengkal dari kepala. Menurut sabda Rasulullah lagi, kalau sewaktu hidup seseorang tu pernah memberikan makan dan minum kepada orang lain, maka Allah akan memberikan dia makanan dan minuman. Orang yang pernah memberikan pakaian kepada orang lain, Allah akan membalas dengan memberikan pakaian kepada mereka dan akan dikurniakan ketentraman daripada keadaan kacau bilau pada waktu itu. Namun begitu, diriwayatkan keadaan yang menyiksakan ini tidak dirasai oleh semua orang. Ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari azab padang mahsyar. Ini termasuk pemimpin yang adil, pemuda dan pemudi yang selalu menyibukkan diri beribadah kepada Allah, seseorang yang hatinya selalu terikat di masjid, 2 orang yang mencintai, berkumpul dan berpisah kerana Allah, lelaki dan wanita yang mengelak daripada berzina, seseorang yang selalu bersedekah dan seseorang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala yang lain akan diadili berdasarkan amalan yang dilakukan di bumi. Diriwayatkan oleh Rasulullah SAW ada yang menunggu sehingga 70 tahun tanpa dipedulikan dan diadili. Ada yang menangis sehingga kering air mata digantikan dengan air mata darah. Masing-masing dibanjiri dengan air peluh sendiri, menjerit dan melolong, minta diadili disebabkan tidak lagi sanggup menanggung seksaan padang mahsyar. Mereka yang banyak berbuat dosa, maka mereka akan ditarik ke neraka. Sebaliknya, mereka yang banyak berbuat pahala, mereka akan dihantar ke syurga. 2. Syurga dan neraka. Semestinya alam syurga dan neraka ini dipercayai oleh rata-rata kita di sini, tidak kira agama ataupun bangsa. Ini adalah sebuah alam di mana perjalanan kita akan berakhir untuk selama-lamanya. Seperti yang kita tahu, kalau amalan dunia kita cukup, kita akan ditempatkan di syurga. Sebaliknya, kalau amalan kita tidak cukup dan banyak berbuat dosa, kita akan dihumban ke neraka. Kalau di syurga, menurut kepercayaan Islam, dipenuhi dengan buah-buahan syurga. Air laut yang mengalir ialah lautan susu, lautan madu dan arak yang tidak memabukkan. Seseorang tu akan tinggal di sana selama-lamanya bersama ahli keluarga yang lain yang juga layak masuk ke syurga, dan di situlah segala kenikmatan akan diberi. Bagi neraka pula, ini adalah tempat untuk mereka yang banyak berbuat dosa. Di sinilah segala perbuatan jahat yang dilakukan semasa mereka masih hidup dulu dibalas. Bayangkan, seksaan yang paling kecil di sini, kalau tapak kaki terkena haba api neraka, otak mereka akan bergelegak. Apatah lagi jenis seksaan-seksaan yang lain. Dan semestinya definisi syurga dan neraka ini berbeza dari agama ke agama. Contohnya, untuk agama Kristian, syurga adalah tempat terletaknya Garden of Eden. Untuk agama Buddha pula, syurga digelar nirvana. Kalau di dalam agama Hindu, syurga digelar sebagai svarga loka. Tapi secara ringkasnya, kefahaman secara asas tentang syurga dan neraka ini sama. Ianya boleh jadi alam yang indah ataupun alam yang menakutkan. Alam terakhir yang kita lihat ialah alam semesta, satu alam yang memang kita kenal sebelum ini. Sebuah alam yang penuh misteri untuk kita semua. Persoalan seperti adakah manusia satu-satunya tamadun di alam semesta ni sering menjadi tanda tanya. Secara ringkasnya, alam semesta terdiri daripada planet, bintang, meteor, komet yang dikelilingi oleh debu-debu angkasa. Alam semesta di angkasa sebenarnya banyak, tapi bumi kita berada di alam semesta yang dikenali sebagai Milky Way, satu alam semesta berbentuk pusaran. Di dalam alam semesta Milky Way ini pula ada 100 bilion planet. Alam semesta lain juga wujud, contohnya alam semesta Andromeda, alam semesta Black Eye, alam semesta Butterfly dan bermacam-macam lagi.
Misteri alam ini yang belum dirungkaikan menimbulkan banyak spekulasi dan teori konspirasi yang menghairankan. Contohnya, teori wujud lagi satu dunia yang sama dengan dunia kita di luar sana, dan di sana tinggal kembar kita tapi dengan kehidupan yang berbeza. Ini dikenali sebagai parallel world theory. Belum lagi cerita tentang teori konspirasi UFO, satu tamadun makhluk asing yang wujud di luar sana dengan teknologi yang jauh lebih maju dari teknologi kita. Ataupun teori yang paling hangat, teori bumi leper ataupun bumi mendatar. Itulah alam semesta, satu alam yang penuh dengan 1001 misteri. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian menarik kita pada hari ini. Mungkin ada lagi alam lain yang saya tidak ceritakan di sini yang dipercayai oleh setengah orang di luar sana. Bolehlah kongsikan dengan kami di ruangan komen di bawah. Di antara alam-alam di dalam senarai ini, alam yang mana satu yang paling menarik perhatian anda untuk tahu lebih lagi? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Kalau bagi saya, alam semesta. Sebab kenapa? Alam semesta tidak dicatatkan di dalam Al-Quran ataupun hadis. Itu yang membuatkan saya mahu tahu lebih lagi. Macam mana pula dengan anda? Akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada masa hadapan. Pastikan anda like, share dan subscribe YouTube Kubigo. Semoga video hari ini macam juga video-video lalu semuanya bermanfaat. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kubigo menarik setiap hari. T-shirt Kubigo desain terbaru kali ini kembali dengan lengan panjang, sesuai untuk mereka yang gemar untuk memakai baju lengan panjang. Kepada mereka yang mahu mendapatkan baju yang saya pakai ini ataupun mahu menyokong Kubigo, bolehlah dapatkan baju ini di nombor tertera. Nombornya ada WhatsApp, jadi kamu boleh WhatsApp saja nombor ni untuk membuat tempaan.